forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Lokman Adam terhadap Isham Jalil. Apa dia cakap? UMNO boleh bertanding solo tanpa PH dan DAP. Saya baca sikit. UMNO disarankan bertanding dalam pilihan raya secara solo tanpa bergabung dengan Pakatan Harapan dan DAP bagi mengembalikan kainan akar umbi terhadap parti. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Isham Jalil berkata, UMNO boleh kekal dalam pilihan raya kerajaan perpaduan bagi menjunjung titah yang di-Pertuan Agong. Okey, mari kita dengar respon daripada Datuk Lokman Adam. Dia akhirnya tengok komen macam biasa. Kita nak mengulas tentang kenyataan fitnah yang dikeluarkan oleh Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, iaitu saudara Isham Jalil, yang mengatakan bahawa beberapa orang individu akan dipecat dalam mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO pada 13 hari bulan ini, dan beliau mengatakan nama beliau juga adalah salah seorang daripada nama yang bakal dipecat. Untuk rekod tuan-tuan, saya nak beritahu bahawa UMNO ni kita dah berpuluh tahun ditubuhkan. Belum pernah lagi dalam sejarah UMNO ni kita memecat orang kerana orang itu berbeza pandangan dengan kita. Tak pernah lagi tuan-tuan kita pecat orang kerana orang tu berbeza pandangan dengan kita. Ini semua hanyalah fitnah, saudara. Hanyalah fitnah. Dan saya nak beritahu, untuk seseorang tu dipecat, pertama sekali orang tu akan dibawa kepada majlis kerja, kepada jawatan kuasa ataupun lembaga disiplin UMNO. Dia kena bawa kepada lembaga disiplin UMNO. Sehingga ke hari ini tidak ada orang yang membuat sebarang laporan disiplin terhadap Isham Jalil. Saya dah cek dengan lembaga disiplin. Tidak ada orang yang membuat sebarang laporan disiplin terhadap saudara Isham Jalil. Jadi benda ni saudara tak betul dan amat tidak bertanggungjawab bila mana saudara Isham Jalil mengatakan bahawa beliau bakal dipecat dalam mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi pada 13 hari bulan ni. Saya nampak fitnah ini lebih nak memburukkan imej UMNO itu sendiri. Seolah-olah macam di dalam UMNO ni tidak ada ruang untuk berbeza pandangan, tidak ada ruang untuk orang berbeza pendapat. Saya nak beritahu bahawa perbezaan pendapat saudara Isham Jalil ni sebenarnya, kalau kita teliti, bila beliau bersama dengan kepimpinan UMNO ketika kita tewas pilihan raya umum yang ke-15, pada ketika itu beliau merupakan ketua penerangan UMNO, dan ketika itu sebelum kita memutuskan untuk bekerjasama dengan Pakatan Harapan selepas Perikatan Nasional menolak titah Kebawaduli Tuanku untuk bekerjasama dengan Pakatan Harapan, sebelum kita bersetuju itu saudara, Majlis Kerja Tertinggi UMNO telah pun bersidang untuk sama-sama mengambil keputusan, dan keputusan itu telah diambil secara konsensus, secara sebulat suara, bahawa Majlis Kerja Tertinggi UMNO bersetuju untuk UMNO bekerjasama dengan Pakatan Harapan bagi membentuk kerajaan seperti mana yang dititahkan oleh Kebawaduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Jadi masa tu dia ialah ketua penerangan UMNO, dan masa tu dia bersetuju. Dia bersetuju. Cuma hari ni hujah dia, dia kata dia bersetuju dengan titah Kebawaduli Tuanku untuk kita bekerjasama membentuk kerajaan dengan Pakatan Harapan. Tetapi dia kata Kebawaduli Tuanku tak pernah menitahkan kita untuk masuk pilihan raya bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Ini saya rasa sangat, nak kata semakin hari semakin gila pun ada juga. Minta maaf cakap lah. Semakin hari semakin menggila kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh saudara Isham Jalil ni. Kerana bagi pandangan saya, kita kalau dah bekerjasama dalam satu pasukan, sudah pastilah kita baru je 8 bulan bekerjasama dalam satu pasukan.
takkanlah pilihan raya yang pertama kita hadapi secara bersama tu, kita nak naik atas pentas bercakaran satu sama lain. Apa akan jadi dengan kerajaan perpaduan yang kita baru wujudkan? Kan? Takkan naik atas pentas saya nak kena belasah Datuk Seri Anwar. Takkan naik atas pentas Hisham Jalil kena belasah DAP. Apa akan jadi dengan hubungan di dalam kerajaan perpaduan tu? Sudah pastilah akan jadi cacah marba. Lainlah dalam kes yang melibatkan hubungan antara UMNO dan juga Bersatu dan juga PAS. Kita membentuk kerajaan, kita membentuk kerjasama dengan PAS dalam Muafakat Nasional. Sekerat jalan, dia kianat kita, dia tubuhkan Perikatan Nasional bersama dengan Bersatu. Peringkat awal kita memang tak nak kerjasama dengan Bersatu dan PAS langsung dalam berhadapan dengan pilihan raya di negeri Sabah. Tetapi apa yang berlaku? Bila akhirnya kita bersetuju untuk bekerjasama, sebahagian kursi UMNO bertanding, sebahagian kursi Bersatu dan Perikatan Nasional bertanding, apa yang terjadi? Mereka meletakkan calon-calon bebas menentang kita. Kemudian Hamzah pergi turun lagi, bagi 200,000 kepada calon-calon bebas ni untuk melawan calon daripada UMNO. Bukan setakat tu je. Sekerat jalan tu kita dah bagi dah berapa jumlah kursi dia bertanding, berapa jumlah kursi kita bertanding. Dia boleh bawa pula PBS tarik masuk dalam Perikatan Nasional. Dah tiba-tiba dia pula bertanding lebih. Jadi ini apa yang berlaku menyebabkan akhirnya Datuk Seri Zahid memutuskan untuk pilihan raya negeri di Melaka dan di Johor. Walaupun puak-puak yang pro Perikatan Nasional seperti Anwar Musa, seperti Ismail Sabri kata tak boleh menang. Melaka kalau teruskan juga UMNO go solo hanya 8 kursi yang UMNO boleh menang. Tetapi Datuk Zahid firm kita go solo juga. Alhamdulillah kita menang di Melaka, alhamdulillah kita menang di Johor. Ada banyak faktor kerana pertama sekali ketika itu COVID masih lagi melanda negara. Kebanyakan daripada pengundi-pengundi Cina, masyarakat Cina, Tionghoa yang health conscious ni, mereka tak keluar mengundi. Ini memberi kelebihan kepada kita. Itu sebabnya kita minta supaya Ismail Sabri membubarkan parlimen itu segera. Kerana timing is very important. Bukan maknanya kita menang ni kerana kekuatan kita saja. Strategi itu penting. Kita menang ini mungkin kerana musuh kita masih lagi bercakaran. Musuh kita pada ketika itu Tun Mahathir baru keluar daripada Bersatu, mewujudkan Pejuang, kemudian mewujudkan GTA dan sebagainya. Time musuh kita ni tengah bercelaru. Ketika itulah sepatutnya kita adakan pilihan raya. Tetapi malangnya, tuan-tuan, kita berhadapan dengan musuh kita yang nyata dan kita juga berhadapan dengan musuh dalam selimut. Dan akhirnya, apa yang berlaku, bila dia delay pilihan raya, kita hanya memenangi 26 kursi. Bila kita dapat 26 kursi, peringkat awal memang kita nak jadi pemangkap. Memang kita jadi pemangkap. Tetapi bila Perikatan Nasional tidak mahu kerjasama dengan Pakatan Harapan, tuanku telah menitahkan supaya BN ambil alih peranan itu dan melakukan kerjasama dengan Pakatan Harapan. Maka wujudlah kerjasama ini. Ini takkanlah saya nak kena sekolahkan MT. Sepatutnya saya kena bagi faham orang kat akar umbi ni kenapa kita kena bekerjasama dengan rakan baru kita. Dan kita memang betul kita dah berperang 58 tahun dengan DAP ni. Tetapi tempoh 8 bulan tu bukan satu perkara yang mudah untuk saya yakinkan kawan-kawan UMNO untuk memberikan sokongan kepada kawan-kawan Pakatan Harapan. Sepatutnya setiap pemimpin di dalam UMNO berusaha memastikan bahawa kita boleh transfer undi penyokong-penyokong BN untuk memberikan sokongan kepada kawan-kawan Pakatan Harapan. Dan dengan harapan sebagai timbal balas, kawan-kawan Pakatan Harapan juga memberikan sokongan kepada kawan-kawan BN. Dan ini alhamdulillah kita tak boleh nafikan bahawa kita telah mencapai sedikit kejayaan walaupun taklah sebagus sehingga membolehkan kita memenangi ke semua 6 buah negeri, tetapi setidak-tidaknya kita berjaya memenangi 3 buah negeri
dan musuh kita Perikatan Nasional memenangi lagi 3 buah negeri. Ini bagi saya cukup baik kerana kita menentang DAP 58 tahun. Dalam tempoh 8 bulan kita boleh yakinkan separuh daripada orang kita untuk memberikan sokongan kepada kawan-kawan Pakatan Harapan. Buktinya yang paling mudah sekali seperti mana yang diungkap oleh YB Anthony Loke. Sungai Pelik ni saudara, masyarakat Cina ada lebih kurang dalam 22%. Campungan masyarakat India lebih kurang dalam 40%. Masyarakat Melayu di Sungai Pelik ni saudara ada 60%. Tetapi DAP boleh menang di Sungai Pelik. Sudah pastilah ada contribution ataupun sumbangan daripada kawan-kawan daripada UMNO dan Barisan Nasional. Ini kita kena faham juga. Sama juga. Kalau kita lihat, kalau tanpa sokongan kawan-kawan daripada DAP, dusun tua juga, kita tak boleh menang. Malah kursi itu pun, kursi DAP diberikan kepada calon daripada UMNO, iaitu Dato' Johan, untuk bertanding di sana. Dan kalau kita nak tengok, selepas kita menang 2 pilihan raya kecil, baik di Pulai, begitu juga di Simpang Jeram, saya nak beritahu dengan tuan-tuan, Perikatan Nasional tutup mulut, tak boleh kata apa. Sebab mereka dah memang kalah. Saudara, tapi ada pula yang membuat andaian-andaian analisis songsang ni tak, tuan-tuan yang mengatakan kononnya undi Melayu UMNO hilang 27,000 orang Melayu sampai 81%. Orang Perikatan Nasional pun tak berani claim macam tu. Tiba-tiba ada pula Malaun ni pergi tolong pula bagi analisis, nak menunjukkan bahawa kerjasama dengan DAP ni menghancurkan UMNO, merosakkan UMNO. Kita tak nafikan memang ada terjejas. Kita kena ingat juga, sama juga dengan undi-undi kawan-kawan daripada DAP juga ada sedikit terjejas bila mereka bekerjasama dengan UMNO. Kalau DAP boleh mengambil risiko, kenapa tidak kita? Sampai bila kita nak membiarkan politik pecah belah, adu domba, politik perkauman sempit ni nak memaharajalela? Sampai bila kita nak biarkan penunggang-penunggang agama ni berterusan? We must put a stop on this racism. Sekarang dah peluang tu ada depan mata. Saya nak beritahu dengan saudara Hisham Jalil, contoh Simpang Jeram tu, berapa peti undi? Macam mana dia kata peti undi apa ni? Okey, pertama sekali, ni apa benda ni? Ada 11 PDM. Ada 11 PDM 96. Daripada 11 PDM ni saudara, 9 kita menang. 9 kita menang. 4 daripada 9 tu ialah PDM Melayu. PDM Melayu yang kita kalah berapa? 3 lah. PDM Melayu ni Jalan Haji Abdullah. Kalah. Ada berapa? 3. Main. Okey. Saya nak bagi Hisham Jalil ni, lain kali janganlah buat coretan tu berdasarkan apa yang keluar daripada kepala lutut. Minta maaf cakap. Kalau kita nak buat coretan, nak buat analisa, buat kajian, kan, tolonglah based on fact and figure. Bukan main pagi tu dia sarapan pagi, apa benda yang dia boleh fikir, dia main keluar kan, lepas tu dia kata, oh kita kena bergerak solo. Kepala otak bergerak solo. Takkan kita tak belajar melalui pengalaman kita? Kalau masa dengan Ismail Sabri dulu kau nak bergerak solo, aku pun setuju. Memang betul lah pada ketika itu patut bergerak solo. Cuma malangnya kita berhadapan dengan sabotaj dalaman yang teruk sangat. Hari ini kita kena ukur badan kita. Hari ini bila kita bersama dengan kawan kita ni, contohnya di Selangor, kalau nak ikutkan satu kursi pun kita tak boleh menang. Tetapi setidak-tidaknya bila kita bersama dengan kawan-kawan Pakatan Harapan, kita dapat juga menang 2 kursi. Kena ingat, sabotaj dalaman kita ni tak settle lagi. Belum selesai lagi. Saling sabotaj satu sama lain bila tak dapat jadi calon, bila
ada setengah-setengah tu diambil tindakan disiplin. Tak settle lagi. Tak settle lagi. Macam mana kita nak cerita tentang Solo? Patutnya kita kembalikan kekuatan kita dulu. Sebelum kita buat keputusan. Dan hari ini, kita bersama dengan Pakatan Harapan. Pakatan Harapan belum tikam belakang kita seperti mana Muhyiddin tikam kita di Sabah. Jadi kenapa kita nak khianati kawan kita Pakatan Harapan yang hari ini memulakan kerjasama dengan kita ni? Dia lupakan segala perbezaan di antara kita dengan mereka. Mereka boleh lupakan. Kenapa kita ni masih lagi ada bitter? Kenapa kita masih lagi nak berdendam? Sampai bila pun tak settle macam ni, saudara Hisham. Saya nak bagi contoh PN menang 2. PN menang 2 saja PDN. Kampung Sungai Abung dengan Jalan Haji Abdullah. Okey. Ini keputusan di Dun Simpang Jeram. Jalan Sakit. PH 3082. PN 1873. Ini kita menang. Temenggung Ahmad Dalam, Jalan Temenggung Ahmad Dalam, PH 1295, PN 702. Yang ini kita menang. Sungai Abung. Ini Sungai Abung ni kuat ni Melayu ni, tuan-tuan. Sungai Abung pun PH 713, PN 627. Kita menang. Jalan Haji Abdullah. Ini yang kita kalah. PH 692, diorang PN 893. Jalan Raja Abdullah, Haji Abdullah Selatan, PH 702, PN 894. Ini dua kita kalah. Jeram Tengah, kita menang. Bukit Batu, kita menang. Kampung Ulu, kita menang. Simpang Jeram, kita menang. Seri Tanjung, kita menang. Kampung Sungai Abung, Menang. kita menang. 2 je daripada 11 peti undi. Pulai, tunjukkan pulai lah. Pening kepala ni. Janganlah buat kenyataan berdasarkan apa kau nampak. Tengok mi goreng ke depan mata tu, bercakap ayam tu, kau keluar ayat. Cakap tu, kalau orang ni tak ada sekolah, kita boleh terima lagi. Ni orang yang belajar dekat Harvard University. Kadang-kadang saya cuba hadam kenapa otak orang yang belajar kat Harvard, otak orang belajar kat Oxford ni, dia lain sikit daripada watak orang normal lain. Cubalah realistik sikit bila kita bercakap tu. Bukan kita tak boleh. Kalau nak go solo boleh. Tapi tengok kedudukan kita sekarang ni. Hari ni kita sekarang ni dalam satu perhubungan baru. Takkanlah di dalam perhubungan baru ni kita dah mula. Kita punya pasangan ni baru je terima kita. Walaupun mungkin sebelum ni kita ada hubungan yang sangat tak baik. Tapi last kali dia dah bersetuju kahwin dengan kita. Dah jadi suami isteri. Dah duduk satu bumbu. Cubalah belajar untuk memahami satu sama lain. Okey, tuan-tuan, komen saya lah. Kita nampak Hisham Jalil ni, nampak pandangan-pandangan dia ni 2, 3, 4 ni lain macam sekali. Dia nampak menyerang lah. Dia tak suka lah dekat Pakatan Harapan dengan DAP ni. So, dia nampak, dia boleh nampak UMNO keluar daripada kerajaan perpaduan ni. Kemudian mungkinlah nak sokong PN pun kita tak tahulah apa agenda beliau kan. So, kita harap orang UMNO ni fahamlah keadaan ni. Kalau kita nampak yang duk komen kebanyakan dekat page dia tu, saya rasa kebanyakannya ialah orang PN je tu duk sokong tu. Nampak kawi duk bagi semangat kat dia dekat Facebook buat page dia tu. So, menyokong kerajaan perpaduan, harapan daripada sana. Teruslah mengeratkan silaturahim supaya kita dapat lawan PN ni pada pilihan raya PRU 16 nanti. Okey, assalamualaikum. Terus menyokong kerajaan perpaduan PN Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.